Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda dan seluruh muslimin muslimat, khususnya pada penyusun kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati ilmu yang ditulis dan kita baca pada malam ni. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي تفرد بالوحدانية. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tunggal dengan keesaannya, wa tanazzaha an musyabahatil hawadith, yang suci daripada menyerupai segala yang baharu, iaitu yang ada permulaan. Wassalat fi nu'utihil azaliyah, pada segala sifat-sifatnya yang azali, iaitu yang tidak ada permulaan. Muqaddimah kitab ini yang saya selalu sebutkan pada setiap kali kuliah, saya ambil daripada muka surat yang muka surat yang ketiga daripada halaman hadapan. Jadi maknanya kalau lepas ni tuan-tuan, puan-puan yang dah khatam kitab ini nanti dengan saya, maknanya kalau nak mengajar kitab ni pun boleh gunakan cara muqaddimah yang sama. Iaitu kita bacakan muqaddimah muka surat ketiga ni. Muka surat ketiga pula. Betul lah, muka surat ketiga. Seperti yang saya bacakan pada malam ni lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin, dan selawat dan salam atas sekalian penghulu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa safwati rabbil alamin, dan yang telah disucikan oleh Tuhan sekalian alam daripada segala bentuk syirik, iaitu Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, iaitu penghulu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat yang mendengar pada malam ini. Suara saya ni jelas ke tak ya tuan-tuan, puan-puan? Jelas Ustaz. Jelas ya. Okey. Kita akan sambung kitab Risalah Tauhid ni pada muka surat 6. Muka surat 6, perenggan yang paling bawah, iaitu 3 baris daripada bawah. Yang ke-9, mabadi' ataupun dasar ilmu tauhid yang ke-9. Setiap ilmu dalam dunia ni, dasar dia ada 9 ini, dasar pada ilmu tu. Tak sama ada ilmu agama ataupun ilmu duniawi pun termasuk juga. Ada 10 dasar ni. Yang ke-9 iaitu kelebihan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pengarang mengatakan yang ke-9 kelebihannya iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu daripada ilmu-ilmu yang lain. Kerana menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
kelebihan. Yang kesembilan ni kelebihan. Kalau dasar ilmu tajwid pun sama. Yang kesembilan itu kelebihan ilmu tajwid. Kalau dasar ilmu fiqh pun sama. Yang kesembilan ni kelebihan ilmu fiqh. Maka begitulah ilmu-ilmu yang lain. Maka ilmu tauhid ini kelebihan dia seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Inna Allah Ta'ala lam yafrid. Yafrid ni kalau dalam kitab hadis yang saya jumpa, ejaan dia bukan yafrid. Ejaan dia yaftaridu. Yaftarid. Yaftarid. Lam yaftarid. Ada dekat ada ta. Selepas fa tu ada ta. Itu kalau yang saya jumpa dalam kitab Kanzul Umal. Dalam kitab-kitab lain tak ada jumpa. Ada jumpa dalam kitab Kanzul Umal. Jilid yang ke-7. Muka surat 313. Hadis yang ke-19,038. Dinukilkan daripada Imam Ad-Dailami. Jadi hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami. Allah Ta'ala menyebutkan, Inna Allah Ta'ala lam yaftarid syai'an afdala minat tawhidi was-salati. Walau kana syai'un afdala minhu. Laftaradahu ala malaikatihi. Minhum raki'un wa minhum sajidun. Jadi hadis ini riwayat Imam Ad-Dailami. Dia pun dinukilkan di dalam kitab Kanzul Umal. Artinya, maksudnya hanya senya, Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala ni tidak akan, bila Allah Ta'ala perintahkan pada malaikat untuk melakukan satu-satu ibadah, maka menunjukkan ibadah itu adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat afdal, yang sangat mulia. Dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, daripada tauhid, nescaya telah difardukan ke atas malaikatnya, padahal setengah daripada malaikat, mana sebahagian daripada malaikat itu ada yang rukuk dan setengahnya ada yang sujud selama-lamanya. Ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya. Ada sebahagian malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan, setelah Allah jadikan, maka Allah perintahkan malaikat itu sujud. Jumlahnya apa? Jumlahnya sangat banyak. Berapa? Wallahu a'lam. Tapi lebih banyak daripada jumlah jin dan jumlah manusia. Allah Ta'ala perintahkan mereka sujud, mereka rukuk, maka semenjak daripada mereka diperintahkan sujud, rukuk dan sujud tadi, mereka tidak bangkit-bangkit daripada rukuk dan sujud sehinggalah sekarang, sehinggalah akan datang dan selama-lamanya mereka berada dalam keadaan rukuk dan sujud. Jadi ada sebahagian malaikat yang Allah perintahkan mentauhidkan Allah dengan perbuatannya, iaitu rukuk dan sujud. Nak ceritakan pada kita bahawa ini yang pertama nak bagi tahu, rukuk dan sujud ini bukti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar tauhid, tauhid ni dari sudut praktikal ilmunya, dalam tasawuf dinamakan sebagai hakikat, ilmu hakikat. Kan ilmu tasawuf ni maknanya ilmu yang mujahadah, ilmu mentarbiah hati. Jadi ada dia punya mujahadah, susah payah dia. Jadi peringkat susah payah tu dia bermula dengan syariat, kemudian tariqah, kemudian hakikat. Jadi hakikat inilah tauhid. Jadi yang kita belajar ni tauhid. Kalau dari sudut menuntut ilmu pula, susunan dia lain pula. Dia tidak kewajipan menuntut ilmu, susunan dia macam dalam hadis Jibril. Iaitu bermula dengan belajar tentang rukun Islam.
Yang Jibril tanya pada Nabi, mal Islam, itu susunan menuntut ilmu. Mula dengan rukun Islam dulu, mengucap 2 kalimah syahadah, kefahaman tentang 2 kalimah syahadah secara ringkas. Dan kemudian nanti solat, puasa, zakat, haji. Itu susunan belajar agama. Kemudian setelah itu dia akan belajar pada rukun iman. Rukun iman itu membahaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang percayakan malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Kemudian nanti yang ketiga barulah yang Jibril tanya pada Nabi SAW tentang mal ihsan. Apakah itu ihsan? Itulah namanya tentang tariqah. Tentang cara membersihkan hati. Sehingga dapat melihat dengan mata hati, dengan akal, tentang merasakan dengan perasaan tentang kebesaran Allah. Hati kita ni rasa kebesaran Allah. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya kita merasakan Allah sentiasa. Perasaan rasa Allah sentiasa lihat kita itu adalah sekurang-kurangnya tasawuf. Sekurang-kurangnya tasawuf yang ada dalam diri kita. Jadi itu susunan dari sudut belajar. Adapun dari sudut mujahadah dalam tasawuf 4 itulah. Dia akan susun 4. Mula dengan syariat, nanti tariqah. Syariat ni fiqh lah. Tariqah ni adalah tasawuf. Cara mengamalkan fiqh ni dengan adab-adab dia. Dengan sunat-sunat dia, dengan sempurna, itu namanya tariqah, cara bertasawuf. Kemudian nanti bila dah dapat dua ni, fiqh dengan tasawuf ni, maka nanti dimasukkan ke dalam yang dua ni. Fiqh dengan tasawuf ni dah ada. Kemudian satu lagi ni, yang ketiga ni hakikat. Hakikat ni lah ilmu tauhid. Hakikat ni kita dah belajar sebenarnya. Maksudnya sebelum kita mujahadah, perjalanan mujahadah ni susah payah nak mentarbiah diri. Kita dah belajar dulu fiqh, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan atau akhlak kita belajar, tasawuf lah. Itu belajarnya. Nanti untuk melatih diri tu untuk mujahadah, melatih diri jadi bagus, menjadi takwa kepada Allah, itu susunannya ada 4. Dia bermula dengan tadi fiqh, maksudnya beramal dengan seluruh perintah Allah. Caranya bagaimana? Dengan cara tariqah. Tariqah tu maksudnya dengan adab-adabnya, dengan sunnah-sunnah nabinya. Itu namanya tariqah. Bila dah masuk dekat tasawuf dekat fiqh, kita ambil satu lagi iaitu tauhid. Tauhid ni lah hakikat. Jadi syariat, makrifat, hakikat. Jadi hakikat ni tauhid. Tauhid ni masuk kat dua ni lagi tadi. Jadi diganding lah 3. Diganding 3. Syariat, kemudian syariat, fiqh, kemudian tariqah. Tariqah ni tasawufnya lah. Maksudnya cara bertasawuf. Tariqah tu cara kita bertasawuf. Tasawuf tu apa? Tasawuf tu cara mendapatkan kaedah, mendapatkan ihsan. Ataupun kita sebut takwa. Tariqah tu cara mendapatkan tariqah itu cara bertasawuf. Tasawuf itu pula adalah cara mendapatkan ihsan. Ihsan tu apa? Ihsan tu adalah menimbulkan rasa takwa kepada Allah. Perasaan takut. Ilmu rasa. Ilmu rasa berkait dengan roh. Adapun fiqh ni berkait dengan jasad. Kemudian nanti ambil ilmu tauhid yang kita dah belajar ni, yang dulu kita belajar, contoh kan, dulu kita belajar, kita ambil yang 3 ni, ini susunan mujahadah. Kemudian kita ambil, kita masukkan sekali dalam 3 ni. Jadi mujahadahnya tu ada 3. Dia berganding 3. Berganding 3. Jadi dalam masa yang sama diri kita berfiqh, bersyariat, dalam masa yang sama diri kita bertariqah, maksudnya beradab-adab dalam tasawuf, sunnah-sunnah Nabi. Dia bukan sunnah zahir macam tu saja, tak. Dia ada dia punya penghayatan dia. Maksudnya kena berguru lah. Sama ada dengan cara belajar akhlak ataupun belajar tariqah secara khusus. Kemudian yang ketiga tadi penghayatan hakikat, iaitu tauhidnya. Tauhid tu nanti dalam tu dia bila ganding 3 ni, bila ganding 3 ni, maka baru Allah hadiahkan dalam hati kita makrifat. Jadi makrifat ni hadiah Tuhan.
Hadiah Tuhan ni payah. Dia hadiah Tuhan ni perasaan lah. Perasaan takut pada Allah, perasaan rindu kepada Allah, perasaan cinta kepada Allah, perasaan rindukan akhirat, perasaan bencikan maksiat. Jadi itu hadiah, itu makrifat. Makrifat ni hasil daripada mana? Daripada mujahadah yang 3 ni lah. Jadi makrifat tu bukan kita dapat dengan usaha kita, tak. Allah yang bagi. Jadi kita usahakan yang 3 ni, itu pun dengan taufik dan hidayah Allah. Kemudian barulah susunan dia. Syariat, tariqah, hakikat, makrifat. Itulah tu benda yang semua orang bahas tu. Kan? Jadi saya mendetailkan begitu supaya lebih awal, supaya tuan-tuan ada nampak world view, nampak gambaran taswirnya tu. Gambaran taswirnya, gambaran menyeluruh tentang bagaimana pendidikan ataupun tarbiyah yang ada di dalam agama kita Islam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, para pendengar sekalian, Allah Taala menggambarkan tauhid itu dengan rukuk dan sujud. Jadi kalau ada orang belajar ilmu hakikat, ada orang belajar tauhid, kan, tetapi dia tak sembahyang, dia tinggal sembahyang contohnya, maka itu betul ke salah tuan-tuan? Sudah tentulah salah. Sebab tauhid yang Allah Ta'ala nak suruh malaikat bertauhid macam mana? Allah suruh sujud selama-lamanya, Allah suruh rukuk selama-lamanya. Maknanya kalau orang tu bertauhid, bukti dia apa? Bukti dia solat. Sebab itu rukuk, sebab itu Nabi SAW sebut, solat itu adalah antara tanda orang yang perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir, perbezaan antara mukmin dan kafir, perbezaan dia adalah solat. Kalau dia solat, maka dia mukmin. Kalau dia tak solat, itu tandanya tanda orang kafir. Kita nak kata kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maka kita tidak boleh mengkafirkan dia. Tetapi secara pandangan Tuhan, maksudnya itulah pembeza dia. Dia tak ada tanda dia Islam. Sebabnya dia tak solat. Kenapa tak solat? Dia kata malas. Kalau malas, dia selamat. Kalau dia kata dia malas, dia selamat. Sebab apa? Dia menanggung dosa besar. Maksudnya dia bukan kategori kafir. Tetapi kalau kenapa tak solat? Kita tanya kenapa tak solat? Dia kata solat zahir tidak wajib. Solat batin saja wajib. Saya dah zikrullah ni, saya dah ingat Allah. Saya solatlah ni, solat batin. Kan? Solat ke tak tuan-tuan? Sedangkan rukun solat tu ada berapa? Ada 13. Kan? Dalam kitab-kitab nipis sebut 13. Dalam kitab Iqna' 18. Rukun solat. Sama je. Cuma susunan. Ulama' tu dia pecah-pecah lagi halus, maka jadi banyak. Jadi banyaklah susunan tu. Tapi maknanya kalau orang dia solat hanya pakai niat, pakai alasan dia zikir, dia dah solat, itu namanya dia menafikan kefarduan solat yang telah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh umatnya untuk menunaikan solat fardu 5 waktu secara zahir dan batin. Tapi dia pakai solat batin saja. Solat zahir tak pakai. Kan pembahagian rukun dalam solat tu ada 3. Yang pertama rukun qalbi, rukun hati. Yang kedua rukun apa tuan-tuan? Pelajar ada nak jawab rukun apa? Yang kedua. Qalbi yang pertama. Kita ingat. Ustaz. Pembahagian rukun solat ada berapa? Yang pertama Ada rukun 3. qalbi. Yang kedua? Ingat tak? Qauli Ustaz, qauli ya. Qauli. Sebutan. Mesti ada bacaan. Yang ketiga rukun? Fi'li. Fi'li, betul. Alhamdulillah kan. Rukun fi'li, perbuatan. Satu yang qalbi ni batin, dalam hati. Niat, tertib, khusyuk, itu dalam, solat dalaman. Kan? Rukun sebutan, qauli, dengan fi'li, perbuatan. 2 ni zahir. 2 ni Nabi buat.
Sebab tu Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti mana aku solat. Maksudnya solatnya ada zahirnya, ada batinnya. Jangan solat batinnya saja. Saya selalu menyebut perkara ni berulang-ulang kali kerana di sana ada kumpulan-kumpulan mereka yang fahamannya sudah berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya tauhid, maka Allah menceritakan, maka Allah Taala menunjukkan kepada Nabi SAW melalui sebuah hadis Nabi SAW ini bahawa ada malaikat yang diciptakan, kemudian Allah menunjukkan malaikat itu mentauhidkan Allah dengan rukuk selama-lamanya. Berjuta tahun, tak tahu berapa tahun kan. Ada yang sujud selama-lamanya. Nak ceritanya bahawa mentauhidkan Allah itu sangat penting. Pertama dengan akidah, yang kedua dengan solat. Kemudian kata pengarang lagi, dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui dan lagi kerana mulia maudhu'nya. Okey, yang pertama tadi, yang kedua pula kata pengarang, kenapa ilmu tauhid ini banyak kelebihan dia? Kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu. Seluruh ilmu-ilmu dalam Islam banyak. Tetapi yang paling asal, yang paling asas, yang terpaling asas, apa dia tuan-tuan? Iaitu ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita boleh membezakan yang mana tauhid, yang mana syirik. Ketika kita boleh membezakan, oh ini tauhid, oh ini syirik, maka ketika itu hati kita akan bersih daripada segala bentuk syirik. Tetapi kalau kita tak boleh beza yang mana tauhid, yang mana syirik, nanti dalam hati kita tu dia akan bercampur baur. Bercampur baur. Nanti sifat makhluk letak dekat Tuhan, sifat Tuhan letak dekat makhluk. Dia jadi terbalik gitulah. Sebab apa? Sebab tidak tahu ilmu tauhid. Kemudian, kenapa jadi asal? Kerana ilmu tauhid ini sebab bagi diterima segala amal ibadah kita. Bila tauhid tidak sah, maka solatnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah banyak mana pun tidak diterima oleh Allah. Kan? Baik macam mana pun amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. Cara nak bagi Allah terima amal ibadah kita, kebajikan kita, sedekah kita, susah payah kita di dunia ini, caranya bagaimana? Dengan membersihkan tauhid kita daripada segala bentuk syirik. Kemudian yang ketiga dekat sini, dekat nombor 9 ni, kita pecah jadi 3 lah. Yang ketiga, kerana mulia maudhu'nya. Maudhu' ni apa? Perkara yang dibahaskan tu. Maudhu' tu maksudnya perkara yang ditopikkan. Maudhu' tu tajuk lah, yang ditajukkan, yang ditopikkan. Maksudnya perkara yang mulia, iaitu apa? Zat Tuhan, tentang diri Tuhan. Apa yang ada pada diri Tuhan? Segala sifat-sifat kesempurnaan tu Tuhan. Jadi ilmu tauhid membahaskan itu, sifat kesempurnaan Tuhan. Maka disebabkan Tuhan itu mulia dan Rasul dari itu, jadilah ia semulia-mulia ilmu. Membahaskan tentang sifat-sifat Allah, membahaskan tentang sifat-sifat Rasul. Disebabkan Allah dan Rasul ini adalah mulia, maka ilmu ini menjadi tersangat mulia. Maka orang yang belajar ilmu tauhid, maka Allah akan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Dengan apa Allah muliakan dia? Itu soalannya. Ada orang sangka cara Allah muliakan kita ni dengan Allah bagi kita kaya. Baru kita jadi mulia. Macam tu ke? Kan? Adakah kalau tak miskin? Macam mana? Tak kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semesti kaya tu mulia.
Tak semestinya hidupnya tersusun kan, tak ada gangguan. Maksudnya dia mulia, tak semestinya. Kadang-kadang kesenangan, kekayaan yang kita ada, kadang-kadang boleh jadi bukan kemuliaan. Kadang-kadang boleh jadi istidraj. Allah Ta'ala memang saja bagi kita lalai. Bila sampai ajal, malaikat pun rentap nyawa. Dalam keadaan kita lupa perintah Allah. Memang Allah bagi senang tu biar lupa. Lupa. Sampai kemuncaknya dia lupa dengan maksiat. Tuhan rentap nyawa dia dengan malaikatnya. Na'udzubillahi min zalik. Itu namanya istidraj. Jadi jangan kita sangka kesenangan itu kemuliaan. Tapi boleh jadi juga kadang-kadang kesenangan itu kemuliaan. Dengan cara bagaimana? Dengan Allah mengkayakan kita, makin banyak sedekah kita. Makin banyak kita tolong orang susah. Kan? Makin takut kita pada dunia. Makin dikayakan, makin takut dengan cinta dunia. Kan? Ada juga orang yang susah. Allah Ta'ala jadikan kesusahan. Dengan kesusahan itu, dia semakin dekat dengan Allah. Kan? Maka, bila dekat dengan Allah, itulah namanya hadiah yang Allah beri. Hadiah yang Allah beri ini bila kita belajar tauhid, apakah hadiah yang Allah beri pada kita? Yang pertama, yang terutama iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sebut at-taqwaha huna. Nabi pegang dada macam ni, Nabi tunjuk pada dada, at-taqwaha huna. Takwa itu di hati. Maksudnya perasaan takut dengan Allah. Takwa ni kan, dia sebenarnya gandingan dua perasaan. Dan banyak lagi, sekurang-kurangnya dua lah. Sebenarnya banyak lagi gandingan perasaan tu menjadi takwa. Sekurang-kurangnya takwa tu ada dua gandingan perasaan. Iaitu cinta, iaitu takut dan cinta. Contoh dia macam ni lah. Seseorang, dia mencintai seseorang. Apa akan berlaku? Pertama, dia akan takut nak buat benda yang kekasih dia tak suka. Dia takut. Takut nak buat benda yang kekasih dia tak suka. Apa dia tak? Takut. Khauf. Itu takwa. Itu sebahagian takwa lah. Bila digandingkan dengan satu lagi, cinta. Kenapa dia taat kepada kekasih dia? Kerana cinta dia. Jadi dua ni, takut dengan cinta ni bila dia berganding, itu maka jadi apa nama dia? Jadi takwa nama dia. Sebab itu takwa ni disebut dalam khutbah Jumaat, apa dia? Mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jadi susah senang, hidup ni susah senang, kaya miskin itu bukan ukuran Allah tu cinta pada dia, bukan. Boleh jadi orang kaya Allah cinta pada dia. Boleh jadi orang kaya Allah murka pada dia. Boleh jadi orang miskin, orang susah Allah cinta pada dia. Boleh jadi juga orang miskin, orang susah Allah benci pada dia. Boleh jadi. Sebab miskin dan kaya itu bukan ukuran. Ukurannya di mana Allah cinta dan Allah suka atau tak suka pada kita ni, ukurannya di mana? Ukurannya pada ketaatan kita. Pada ketaatan kita zahir dan batin. Bukan sahaja luaran, bukan sahaja dalaman, dua-dua sekali. Jadi Allah Ta'ala ukur pada dua-dua sekali. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu. Handsome ke tidak, kan? Cantik ke tidak, kan? Wa amwalikum. Dan Allah tidak melihat kepada harta benda kamu. Kaya ke, kamu miskin ke, kamu ada jawatan ke, tak ada jawatan, Tuhan tak pandang. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ada dua yang Tuhan pandang. Yang pertama batin, yang kedua zahir. Apa dia yang batin? Qulubikum. Yang pertama Allah pandang hati kamu. Cinta tak dengan Allah. Takut tak dengan Allah. Tunduk tak dengan Allah. Redha tak dengan Allah. Kalau cinta, tunduk, redha, patuh dalam hati, itu namanya takwa dalam hati. Kan? Maka Allah pandang yang dalam hati. Yang kedua apa yang Allah pandang pada diri kita? Iaitu wa'amalikum. Iaitu amalan-amalan agama kamu.
Amalan-amalan kita ni Tuhan pandang. Jangan ingat kita sembahyang, kan? Kejap khusyuk, kejap tak khusyuk. Kita sangka Tuhan tak pandang. Tuhan tak hargai. Sembahyang kita walaupun kadang-kadang tak khusyuk, Tuhan hargai. Sebab itu kata ulama fiqah, kalaulah orang tu sembahyang daripada awal sampai akhir, daripada takbir sampai salam, tak khusyuk. Kan? Tapi cukup rukun solat tu. Kan? Apa kata ulama fiqah? Solat dia sah. Apa maksud solat sah? Maknanya Allah terima solat dia. Nak cerita Allah tu sifat dia asy-syakur. Sangat menghargai ibadah hamba dia. Allah tak akan sia-siakan ibadah kita. Walaupun kita sebut satu subhanallah. Walaupun kita senyum dengan kawan kita. Kawan kita tengah susah hati. Kita senyum dengan dia tuan-tuan. Kan, para pendengar sekalian. Kita senyum tu boleh mengurangkan sedikit keresahan hati dia. Susah-susah hati dia tu. Hanya dengan kita senyum. Maka sebab itu Nabi kata senyum itu sedekah. Maka Allah Ta'ala tak sia-siakan setiap sedekah kita. Allah hargai. Itulah sifat Allah asy-syakur. Apatah lagi kalau kita solat dengan khusyuk. Lebih lagi. Allah bagi. Jadi ukuran Allah suka tak suka tu adalah pada hati yang bertakwa. Kemudian amalnya amal orang yang bertakwa. Itu ukuran Allah cinta dengan kita atau tidak. Bukan pada kekayaan, pada kesihatan, pada jawatan, kan, pada yang lain-lain, pada rupa paras, kan. Jadi itulah fungsi ilmu tauhid, supaya Allah kita mengharapkan Allah Taala, kita mengharapkan kita memohon kepada Allah agar dengan ilmu tauhid ini Allah anugerahkan takwa kepada kita. Yang ke-10, kesudahan ilmu ini. Bila kita dah belajar ilmu tauhid ni, apa yang kita apa dia punya kesudahan ataupun kesan dia. Kesudahan ni kesan lah. Bila kita belajar tauhid, apa kesan yang akan berlaku? Iaitu dapat membezakan di antara qaid dan kepercayaan yang sah dan yang batil. Bila kita belajar tauhid, kita tahu akidah mana? Akidah ni adalah pegangan hati, cara berfikir yang betul, yang sah imannya dengan yang tidak sah imannya. Jadi kita tahu mana fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana fahaman Jabariyah, mana fahaman Qadariyah, mana fahaman Mu'tazilah, mana fahaman Mujassimah, Murji'ah, Syiah dan sebagainya. Kita tahu beza yang mana satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu Nabi kata, sataftariku ummati sab'ina salasata wa sab'ina firqah. Kan? Umat aku akan terpecah kepada 73 kumpulan. Yang masuk dalam syurga ni hanya satu kumpulan. Sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Nabi kata, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat pun tanya, apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nabi SAW sebut, Ahlus Sunnah itu adalah orang yang berpegang dengan apa yang dipegang oleh aku dan para sahabat aku. Kemudian wal jamaah iaitu yang dipegang oleh majoriti ulama Islam. Daripada dulu sampai sekarang seluruh dunia pegangnya apa? Tentulah realitinya apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun disiplin ilmunya oleh siapa? Oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan oleh Imam Abu Musa Al-Maturidi. Kita panggil mazhab akidah yang dua ni. Mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidiyah. Ini mazhab akidah, mazhab tauhid. Kalau mazhab fiqh apa dia? Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Itu yang mu'tabar lah. Jadi, bila kita belajar tauhid, kita boleh bezakan mana akidah yang betul, mana akidah yang salah. Dan kita boleh muhasabah diri kita. Kita ni berada di mana? Yang mana satu?
Kan? Dari situ kita ada latihan dalaman untuk kita bersihkan hati kita daripada segala pemikiran-pemikiran yang kemudian menjadi pegangan hati yang salah, dibersihkan daripada hati dan pemikiran kita. Maka jadilah kita orang yang sama akidahnya dengan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi untuk dasar ataupun mabadi ilmu tauhid ini, ada tak apa-apa soalan untuk ditanyakan? Jadi kita buka soalanlah dulu sebelum kita masuk kepada hukum akal, hukum logik. Ustaz, maksudnya Ustaz ke Riyad? Riyad, Asyad. Asyad tanyalah dulu. Saya tak ada, Ustazah. Boleh, pelajar tanya boleh. Ustaz, saya nak tanya pasal tadi tu kan. Maksudnya perbezaan antara Syiah, Sunni dan yang lain-lain tu, 72 tu, pola pemikiran tadi kan Ustaz sebut kan? Pola pemikiran. Dia asalnya pola pemikiran. Kemudian dijadikan pegangan di hati. Maka jadilah akidah namanya. Kepercayaan di hati. Sebab semua tu dia mengaku Islam kan? Ya, kita panggil dia Islam kerana rukun Islam dia cukup 5. Maksudnya dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ucapan 2 kalimah syahadah sama macam ahli sunnah juga. 2 kalimah syahadah tu. Solat dia 5 waktu sama. Puasa sama, zakat sama, haji sama. Cuma yang beza dia akidah dia saja. Kan. Maknanya kita tak boleh dia gelar kafir lah kan? Tak boleh kita gelar dia kafir, tak boleh. Sebab Nabi larang. Nabi kata kita tak boleh menghukumkan kafir kepada ahlul kiblah. Orang yang rukun Islam dia cukup 5, sembahyang dia menghadap kiblat, kita tak boleh kata dia kafir. Walaupun akidah dia Mu'tazilah, walaupun akidah dia Syiah, kita tak boleh kata dia kafir. Melainkan dia ada ciri-ciri yang boleh membatalkan iman. Kalau ada ciri syirik membatalkan iman, bolehlah dijatuhkan hukum murtad. Itu pun yang jatuhkan bukan kita lah, yang jatuhkan mufti atau mahkamah syariah. Mufti ataupun mahkamah syariah. Yang autoriti Asyad lah. nak soal tak? Ini Riyad tanya mana khas. Riyad, tak apa-apa Riyad. Riyad tanya. Ya, silakan adik tanya. Riyad. Riyad. Tak ada Ustaz, teruskan Ustaz. Ada tak ada Riyad? Nak tanya ke tak? Kumpul soalan ya. Akan datang kumpul soalan ya. Okey. Jadi maknanya Syiah tu apa? Syiah ni adalah kumpulan yang asal dia tak setuju Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Dia bagi dia yang layak menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Ketika Syiah itu hanya berfahaman begitu, maka mereka tidak berdosa. Begitu. Tetapi mereka berdosa bila mana? Mereka menjadi sesat tu bila? Mereka menjadi sesat setelah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi SAW seluruhnya melainkan 4 orang. 4 orang ni saya kena cek balik namanya siapa. Maksudnya mereka menganggap para sahabat Nabi ni setelah kewafatan Nabi, para sahabat ni telah menyeleweng. Telah berpaling tadah lah ibaratnya daripada Nabi. Itu fahaman Syiah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, kita pegang yang Quran kata. Quran mengatakan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka redha kepada Allah, maksudnya mereka redha dengan seluruh perintah Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, dan mereka diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kiamat. Maksudnya mereka ni ada jaminan masa hidup lagi di dunia sudah dapat redha Tuhan.
Jadi mustahil mereka akan berpaling tandah dari Nabi. Itu pegangan kita Ahli Sunnah. Adapun Syiah berbeza dengan itu. Dan itu perbandingan antara mazhab-mazhab ni kita akan bahaskan juga lah nanti dalam perbahasan sifat 20 ni. Maksudnya dia ada selit-selit jugalah. Tetapi perbahasan yang lebih detail tu kita kena dalam pengajian lain lah, kitab lain. Kitab perbandingan kumpulan-kumpulan dalam Islam. Kita nak masuk sikit hukum akal ni. Bolehkah kalau kita masuk seperenggan lagi? Boleh Ustaz. Berikan satu perenggan lah. Saya Pendahuluan hukum. boleh. Kita tengok pendahuluan hukum akal ni. Kenyataan yang pertama, hukum akal. Hukum akal tu maksudnya hukum logik. Hukum logik. Dalam dunia ni ada dua aliran ilmu akal. Ilmu logik ni ada dua aliran. Yang pertama aliran yang daripada Athens, daripada Yunani. Yang Aristotle apa semua tu lah. Plato kan. Itu bapa kepada seluruh ahli falsafah. Ahli falsafah ni lah, daripada ahli falsafah lah terhasilnya ataupun munculnya para saintis yang membuat tajribat ataupun eksperimen. Jadi hukum akal ni menurut ilmu akal yang sebenarnya, iaitu daripada orang Yunani. Bukan kita nak kata ilmu tauhid ni daripada orang Yunani, tak. Cuma kita nak cerita realiti dalam dunia ni. Memang itulah kaedah akal kita berfikir. Macam ilmu matematik lah. Ilmu matematik ni yang susun dia memanglah dia tu orang ahli falsafah matematik yang susun dulu-dulu. Tapi sebenarnya dia adalah ilmu yang kita kata mutlak, ilmu insani, ilmu manusia. Maksudnya dia tidak bercanggah dengan mana-mana agama, mana-mana manusia yang waras kan. 1 + 1 jawapan dia 2. Semua manusia yang sihat akan kata 1 + 1 2. Tak ada manusia yang jawab 3. Tak ada manusia yang jawab 4. Itu namanya universal. Semua orang akan pakai macam itu. Maka hukum akal pun macam itu juga. Dia sama macam matematik. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh menidakkan. Kalau 1 + 1 tu 2, tak ada siapa yang boleh menidakkan. Semua orang akan kata ya. Kalau dia kata tidak tu maksudnya dia tu tak waras. Maka begitulah nanti asas kepada ilmu tauhid ini, ulama kita akan datangkan dulu hujah akal. Hujah akal ni daripada ilmu logik lah. Kemudian nanti baru didatangkan dengan hujah daripada Al-Quran dan hadis Nabi kita SAW. Kita tengok apa pengarang kata. Sesungguhnya tiap-tiap seorang yang hendak mengenal Allah, orang tu kalau dia nak kenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah lebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Dia kena tahu hukum akal dan bahagian dia. Berapa pembahagian hukum akal. Kalau ikut orang barat, mereka guna juga ilmu logik. Kan? Ilmu logik daripada orang barat macam mana pembahagian ni? Hanya 2 sahaja pembahagian. Iaitu rasional dengan tidak rasional. Rasional dengan tidak rasional. 2 sahaja pembahagian hukum akal dia. Adapun ilmu akal yang disusun oleh orang yang lebih awal, orang-orang falsafah yang lebih awal, kan, maka susunan dia pembahagian logik itu bukan 2. Pembahagian logiknya adalah 3. Yang pertama wajib akal, yang kedua mustahil akal, yang ketiga harus akal. Dan inilah yang menepati kebenaran secara realiti yang sesungguhnya yang ada pada orang-orang yang sihat. Sebab kalau bawa ahli silap mata, kan, ahli silap mata boleh macam-macam, jalan atas air, apa lagi, kena pisau tak luka kan. Yang itu rasional ke tak rasional? Itu masuk dekat mana? Masuk dekat rasional ke masuk dekat tidak rasional?
nak kata rasional, potong tak terbelah. Nak kata rasional, tak logik kan? Nak kata tak rasional, berlaku ke tidak? Jalan atas air, berjalan atas air. Kan? Kena potong dengan benda tajam, tak terbelah, tak load. Kan? Sekarang ni, mereka kata tak rasional, tapi realitinya berlaku ke tidak? Berlaku. Berlaku kan? Pernah tengok persembahan? Silat ke, taekwondo ke, orang cucuk kan? Kungfu ke, orang cucuk besi kat sini kan? Besi tu bengkok kan? Kalau ikut logik ke tak logik? Tak logik. Tak logik. Tak logik lah. Apa ni tak logik lah. Jadi, sedangkan dia berlaku. Bila berlaku, dia mesti ada dalam minda. Bila berlaku, dia mesti ada dalam minda. Minda ni dia ada yang apa ni, maksudnya dia akan jadi apa ni, orang yang pegang hanya dua, dia tak akan boleh faham perkara itu dengan baik. Tetapi orang yang pegang pembahagian akal tu 3, dia akan boleh faham. Wajib akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi orang-orang yang luar biasa ni, kan, kalau zaman Nabi-Nabi dulu mukjizat lah. Kan, sampai sekarang pun ada karomah, sihir, kan, perkara-perkara luar biasa. Dia masuk dekat wajib akal ke, dekat mustahil akal ke, dekat harus akal. Dia masuk pada harus akal. Walaupun benda tu mustahil pada adat, tetapi dia harus pada akal. Boleh jadi. Kenapa boleh jadi? Kerana boleh dibayang oleh akal. Apa-apa sahaja yang kita pejam mata, kita membayang-bayangkan dia. Kalau boleh dibayang, tu maknanya dia harus pada akal. Macam zaman Nabi, ada pokok depan Nabi, dia pun keluar akar dia di jalan depan Nabi, dia mengucap, pokok tu mengucap 2 kalimah syahadah. Peristiwa ni kita tak nampak dekat alam realiti, kita nampak dekat cerita kartunnya. Tapi di zaman Nabi berlaku, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka itu termasuk dalam harus akal. Kita akan bahaslah dengan lebih detail tentang hukum akal. Okey, kemudian kerana ia jadi neraca bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan mengenal itu. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat-sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum-hukum akal. Okay, sekarang ni yang wajib pada kita orang Islam ni apa dia? Yang wajib pada kita orang Islam mengenal Allah. Okay, sekarang hukum akal ni wajib ke tidak sebenarnya? Hukum logik ni, belajar hukum logik ni wajib ke tidak? Sebenarnya tak wajib. Yang wajibnya mengenal Allah. Tapi kalau kita tak faham hukum akal, kita tak akan boleh mengenal Allah. Tak boleh mengenal sifat Allah. Tak boleh mengenal sifat makhluk. Kerana kita tak faham hukum akal. Jadi, hukum akal ni, dia menjadi wajib kerana digunakan untuk mengenal Allah. Contoh dia macam ni. Orang yang dia tahu, kalau dia tidur lepas pukul 12, maka dia akan bangun lewat. Subuh dia terlambat. Habis dah subuh, dia baru dia bangun. Maksudnya dengan dia tidur lewat, maka dia akan buat benda haram, iaitu tinggal solat. Tetapi, maka tidur awal bagi dia menjadi wajib. Kan hukum asal tidur tu kan harus. Hukum asal tidur awal tu harus, tak wajib. Tapi kerana disebabkan dia tidur lambat, jadi dosa, maka tidur awal tu jadi wajib. Ulama kita kata ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Apabila tidak sempurna sesuatu itu, tidak sempurna sesuatu kewajiban itu, ini ayat dia, kalau nak tulis boleh kan. Tidak sempurna sesuatu kewajiban itu, melainkan dengannya, maka sesuatu itu juga menjadi wajib. Okey. Tidak sempurna solat subuh, melainkan dengan tidur awal, maka dengan tidur awal itu menjadi wajib. Tidak sempurna mengenal Allah, melainkan dengan hukum akal, maka hukum akal itu menjadi wajib. Yang hukumnya asalnya harus, tapi kerana ia diperlukan untuk menyempurnakan kewajipan, maka yang asalnya harus ini, hukum dia berubah. Jadi wajib pula.
Kenapa? Kerana tidak hanya dengan dia sahaja akan sempurna kewajipan tadi. Maka yang asal hukumnya harus tu berubah jadi wajib. Tidur awal untuk sempurnakan subuh jadi wajib. Hukum akal, ilmu logik untuk menyempurnakan mengenal Tuhan, maka hukum ilmu logik pun, ilmu akal ni hukum akal jadi wajib. Jadi itu perbahasan pada perenggan yang pertama dalam hukum akal. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini bermanfaat untuk kita. Saya rasa sampai sinilah dahulu perkongsian pada malam ni. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf pada tuan-tuan. Untuk terakhir, ada tak siapa-siapa nak tanya? Soalan terakhir. Rihat, nak tanya Rihat tadi. Riak ada soalan lah? Ustaz, apa maksud manhaj salaf? Oh, manhaj salaf. Manhaj salaf tu adalah metodologi pemikiran ataupun pengamalan orang-orang salaf. Salaf ni maksudnya generasi Islam 300 tahun yang pertama. Iaitu daripada daripada zaman Nabi SAW, maksudnya daripada 1 Hijrah sampailah 300 Hijrah. Mereka ni digelar dengan ulama salaf. Yang ulama lah. Yang ulama dipanggil ulama salaf. Antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi kan. Jadi mereka ni termasuk dalam kelompok ulama salaf. Jadi orang-orang zaman sekarang yang mendakwa mereka ni sama macam ulama salaf, maka mereka gelar diri mereka, saya ni salafi. Saya ni orang salafi. Orang yang berpegang dengan manhaj ulama salaf. Tetapi itu sebenarnya biasanya lah yang berlaku hanya slogannya saja. Slogannya saja yang bunyi begitu. Tapi pada ilmu mereka kadang-kadang kelihatannya tidak menggambarkan manhaj salaf. Itu yang berlaku lah. Jadi sebab itu kita kita menuntut ilmu ni kena dengan ramai guru. InsyaAllah. Kan? Bukan sahaja satu, maksudnya dengan ramai guru, kemudian guru-guru itu pula guru yang ulama' lain tidak, maksudnya ulama' lain tidak mengkritik. Tidak mengkritik dengan sah lah, dengan, maksudnya kalau bahasa mudah kita sekarang ni bertauliah dan sebagainya lah. Cumanya ilmu ni sifat dia cahaya. Bila kita belajar dengan banyak guru, dengan guru-guru yang orang kata ulama' lain tak mengatakan guru tu sesat, maksud kita belajar dengan guru ni walaupun alirannya lain-lain, kita belajar tanpa henti, berterusan, maka kita, dengan hati kita yang bersih, tidak ada maksiat, kita tinggalkan maksiat, maka kita akan dapat nampak mana yang cahaya, mana yang betul, mana yang salah. Jadi manhaj salaf ni adalah manhaj ulama' 300 kurun yang awal. Dia isu yang paling utama dalam manhaj salaf ni adalah tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, ayat mutasyabih. Ayat yang memperumpamakan Tuhan seperti makhluk. Yadullah, tangan Allah, wajhu rabbik, wajah Tuhanmu. Dia kan ayat tashbih. Memperumpamakan seperti wajah, seperti manusia, seperti makhluk ada wajah. Tangan seperti makhluk, tangan kan. Tapi itu hanyalah tashbih. Jadi mereka berselisih tentang itu. Jadi apa pegangan ulama' salaf tentang ayat-ayat yang memperumpamakan Tuhan dengan makhluk? Ayat mutasyabih ni. Apa pegangan salaf? Bila ditanya apakah tangan Allah, salaf akan menjawab, wallahu a'lam. Salaf dia tidak akan terjemahkan, dia tidak akan mendetailkan. Salaf hanya sebut yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, ni apa ya? Dalam Quran ada wajah Tuhan. Dalam hadis Nabi ada telinga Tuhan, uzunullah. Dalam hadis Nabi ada Tuhan turun ke langit dunia. Macam mana Tuhan turun? Itu semua sifat-sifat makhluk yang diletak dekat Tuhan. Namanya tashbih. Boleh dirujuk dalam surah Ali Imran, muka surat yang pertama.
ayat Quran tu terbahagi pada dua. Yang muhkam dengan mutasyabih. Ada dua jenis. Jadi yang muhkam ni jelas. Yang mutasyabih ni tak jelas. Yang tak jelas ni apa pegangan ulama salaf, iaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Itu termasuk juga pegangan ulama, iaitu ulama akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menyusun sifat 20 ini. Mereka juga berpegang dengan manhaj salaf sebenarnya. Cuma nanti kena belajar elok-elok lah. Saya akan highlightkan lah mana-mana yang menjadi isu utama pada waktu kita sekarang. Cumanya kalau ada orang berdebat dalam Facebook ke dalam media sosial, kita jangan terlibat lah. Sebab perdebatan-perdebatan dalam media sosial ni sebenarnya hanya membuang masa saja. Lebih baik kita banyakkan zikrullah. Sebab kalau kita lebih sikit saja subhanallah dengan saudara kita yang lain, jarak syurga kita dengan orang bawah kita tu antara langit dengan bumi. Jadi kalau kita habiskan masa berdebat kan, berbincang perbezaan pendapat ulama kan, berdebat, jadi zikir kita rugilah kan. Patutnya kita kat syurga boleh naik darjat lagi tinggi kan. Tapi disebabkan kita dah habis masa kan. Sedangkan hidup kita ni terhad, umur kita terhad. Habis waktu idza jaa ajaluhum, malaikat menjemput. Sampai ajal malaikat jemput. Tak ada dah nak tangguh-tangguh. Kan aku tak habis lagi zikir, aku tak solat lagi kan. Jadi kita gunakanlah masa kita dengan perkara yang berfaedah. Jadi itu isu manhaj salaf lah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dapat difahami. Itulah. Terima kasihlah Ustaz atas teguran tu, terasa juga saya. Salah, itu biasalah tu. Okey Ustaz, kita sambung kuliah pada kuliah yang berikutnya lah, insya-Allah nanti saya cari masa. Insya-Allah. Akhir. Nanti apa Ustaz beritahu saya lah. Ustaz ada penutup ke? Tak ada, itu sajalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah terima kuliah pada malam ini. Allah kurniakan takwa, makrifat pada kita. Assalamualaikum sekali lagi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini ya anak-anak dapat kita amalkanlah jadi panduan hidup, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Aizat. InsyaAllah bertemu pada kuliah yang ke-7. InsyaAllah. Cuma saya tak sampai Johor baru lagi. Ya. Boleh lah kalau Ustaz nak pergi Johor bagi tahu saya, nanti saya boleh minta salat dengan mak di sekolah. Cumanya tak tahu rezekinya bila. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki insyaAllah. InsyaAllah datang, insyaAllah sampailah tu. Ada rezeki panjang umur insyaAllah. Kita berjumpa lah. Sekarang ni manusia semakin jauh dari mengenal Allah. Walaupun yelah macam saya kan, kadang-kadang saya pun sebagai ustazah pun dah belajar dah, lupa kan. Mungkin terluka lalaian. Jadi itu yang bersungguh nak buat kuliah ni lah, mudah-mudahan. Hari tu saya bertemu dengan ustaz dalam ceramah yang kat online tu lah, YouTube tu. PPD, itu program PPD Sabah 6, Selangor. Saya tu minta nombor telefon Ustaz kat live kan. Ya. Saya sebenarnya dah lama cari itu Yayasan Maghfirah dengan dengan PPD lah, Pejabat Pendidikan Daerah. Saya memang dah lama sebenarnya nak cari kuliah akidah ni, siapa yang boleh sampaikan kan. Cuma saya saya akan gunakan bahasa yang paling mudah lah. Yang sesuai dengan zaman sekarang lah. So biasanya kita tahu ini pakai bahasa Nahu. Bahasa Nahu Arab tu, jadi susunan tu macam janggal sikit lah dengan kita. Ya. Ustaz baca kitab Mata Al-Badrin juga tak? Baca juga. Yang tu saya belajar juga. Mata Al-Badrin fiqh. Itu lagi itu bahasanya lagi susunannya terang. Kalau nak yang mudah, cari kitab dia mana suntingan yang mudah. Asalnya kitab Mata Badrin juga. Daripada kitab tu
pengarang lain dia mudahkan bahasa dia. Namanya kitab Idaman Penuntut. Oh, Idaman Penuntut. Ada 3 jilid. Yang itu dia gabungan. Kitab Matul Al-Badrin, kemudian kitab Iqna, kemudian satu lagi kitab Fathul Qorib kita salah saya. Maksudnya dia 3 gandingan kitab fiqh. Jadi jadi satu kitab ada 3 jilid tu ringkas lah. Yang tu bahasa moden lah. Ya. Ya betul. Saya tak tahu pula yang terbaru tu. Tapi ustaz yang mengajar saya tu namanya Ustaz Yusof. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Di atas kuliah insyaAllah kita temu pada akan datang ya Ustaz. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsyad nak terus baca Al-Mulk ke apa? Makasih Oh, anak. saya nak. Makasih anak. Baik. Oh, baru dapat video Ustaz. Saya kat highway. Ustazah kat highway tak nampak video. Ni baru dah sampai Sulai ni. Syed, nak baca terus ke nak berhenti kejap semayang? Ikut Ustazah. Saya tak kisah. Oh, baca terus je lah. Okey. Baik. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Syed, kejap sok. Ya. Syed, kalau Syed sama SMKA, Riyad ganti tau. Riyad. Tak tanya dia. Riyad. Siapa nak Dia belajar tak- Syed? Syed lagi mana? Dia tak nak pindah Ustazah. Oh, dia tak nak pindah kan? Riyad dengan siapa? Zubair. Zubir. Zubair. So, okey tak Ustaz tu tadi bagi kuliah? Okey Ustazah. Cuma saya tak Faham fokus kan? je. Sebab buat kerja Ustazah. Awak dah ini apa